Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tanmim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa la manja min Allah illa ilaihi. Amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sinimah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, menyambung perbahasan kita dalam syarah hakikat kehidupan ni. Kita dah pun membincangkan, melihat, menyingkapi kehidupan yang sebenar. Dalam bab menyingkapi kehidupan yang sebenar, dan kita melihat kata Al-Imam Al-Ghazali, Mukasyaful Qulub Al-Imam Al-Ghazali, yang mana kata beliau, pandanglah dunia sebagai sesuatu yang fana dan pandanglah akhirat sebagai sesuatu yang kekal. Baik, dalam perbahasan tasawuf Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala alaih, kalau kita lihat dalam pecahan 3 tauhid, ni akidah, akhlak, syariat, ini akhlak, meminjamkan tasawuf. Manhaj kita adalah manhaj Al-Imam Al-Ghazali, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, itu sogalunya lah. Dalam melihat kehidupan yang sebenar, yakni cara kita melihat hidup yang sebenar. Sebenarnya hidup ni dilihat dengan cara, kalau lihat pada dunia, lihatlah sebagai sesuatu yang fana. Ini yang fana maksudnya yang tiada, yang binasa. Dan pandanglah akhirat sebagai sesuatu yang kekal. Macam mana kita nak tengok dunia yang ada depan mata kita ni, tapi dalam pandangan ianya tiada? Macam mana nak tengok? Ni ada dunia ni, duit ada, isteri ada, anak ada. Apa macam mana kata tak ada? Di sinilah pentingnya dalam bab tasawuf. Itu adalah mesti disandarkan dengan tauhid. Yakni apa yang kita lihat ada depan mata kita sekarang ni bukan adanya suami, adanya anak, tetapi diadakan suami, diadakan anak, diadakan isteri. Nah, malah dalam perbahasan sifat 20 ni penting kalau kita duk ngaji sifat 20 pula. Di sini ada, kita dah buka pengajian, tengoklah habis pengajian ni kita buka sejarah dan kupasan pendekatan akidah sifat 20. Sejarah. Kita nak kupas dengan sifat 20 yang diasaskan oleh Al-Imam Sanusi rahimahullah ta'ala alaih. Mengambil perbahasan sifat-sifat yang telah pun dibincangkan pada zaman ulama salaf pun, Imam Abu Hanifah. Kaedah dalam membincangkan tentang tauhid itu bersandarkan sifat 20, dimulakan dengan sifat nafsiyah. Ini wujud ada. Betapa besar perbahasan ada ni. Rupanya dia memberi sangat, orang kata apa, pengaruh kepada bagaimana kita nak menilai, nak melihat kehidupan. Hebat. Contoh dengan kalimah ada tadi. Memang kita nampak ada benda, ada dunia. Itu adanya dalam konteks majaz, yakni sebagai bayang, sebagai terjemahan. Tapi bukan ada dalam konteks hakikah, yakni ada bukan dalam konteks zat, jadi kekal, tidak. Makna kata kita kena tahu dengan perbahasan tauhid, sebab tu hakikat kehidupan ni adalah perbahasan yang bersendirikan tauhid dan tasawuf. Kalau melihat kata Imam Al-Ghazali ni, lihat dunia dengan fana, lihat dunia dengan tiada. Sebab apa? Sebab kalau kita banding, kalau kita letakkan perbahasan sifat 20, sifat wajib bagi Allah itu bermula dengan nafsiyah ada. Lawan mustahil itu tiada. Adam tiada. Mana kata wajib bagi Allah itu bersifat ada, lawan bagi sifat Allah itu adalah tiada, dan mustahil Allah tiada.
Lalu tiada ni nak bubuh kat mana? Itulah selain Allah. Yang ini makhluk. Khalik itu bersifat ada, makhluk bersifat tiada. Bila makhluk bersifat tiada, macam mana nak kata ada isteri pula? Saya ada lagi. Malah dalam bahasa berusaha untuk mengadakan. Lagi jauh. Perkataan ada ni memang kita pakai setiap hari. Malah kalau kita benar-benar faham bagaimana kita nak sebati dalam mengingati Allah. Fi kulli lamhatin wa nafasin ya'ada di kulli ma'lumin lak. Yani setiap hala nafas kita. Adalah dengan kita beriktikad dan mengisbatkan adalah apa yang kita lihat depan mata ni bersifat tiada. Aku tiada. Isteri tiada, anak tiada. Last sekali yang ada ni diadakan. Menyatakan siapa? Menyatakan Allah, bukan menyatakan dia. Bukan menyatakan makhluk. Adanya. Contoh, nak faham ada ni. Kita pergi rumah kawan kita, saudara, pergi waktu malam. Kita bagi tahu dah. Aku datang malam ni. Okey. Kita baru sampai. Tengok-tengok, kipas terpasang, lampu terpasang. Bagi salam 3 kali tak menyaut. Kita ada. Adakah kita nak kata macam ni? Ni kipas ada ni, lampu ada ni. Faham tak? Ataupun kita cakap, ini orang ada ni. Kenapa tak cakap kipas ada ni? Kenapa tak cakap lampu ada ni? Kerana kewujudan lampu dan kipas tu bukan ada dengan sendiri. Masih ada orang buka. Maknanya, isbat menyatakan ada orang, bukan ada kipas. Jadi bila kita tengok alam ini yang bermula bersifat tiada, tengok-tengok ada. Sekarang ni nak kata alam tu ada ataupun ada Allah. Ada Allah. Ataupun Allah ada. Allah wujud. Ataupun Allah ada ataupun ada Allah. Dua-dua lah. Tapi kita susah nak faham sebab terhijab dengan benda. Kita tertipu. Ni kata dunia tu kita bincang yang sebelum ni. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan dunia itu kesenangan yang menipu. Kesenangan menipu bukan masuk kita ambil dunia kita buang, campak, tak pakai. Bukan. Kita tertipu, kita ingat dunia itu ada dengan usaha dia. Ada dengan diri kita. Tak. Walaupun dia senang macam mana pun, kita tengok dia usaha siang malam, pagi petang, sampai tak jumpa petang, ada yang jumpa malam. Maksudnya sampai dah bertukar-tukar hari dia dah. Punya sibuk. Tetap, apa yang ada tu bukan dengan diri dia. Dengan Allah. Allah adakan dunia untuk apa? Menguji dia. Dunia ni ujian. Ni kalau kita takrifkan ujian, dunia itu sama dengan ujian, kehidupan ni ujian. Dan ini dijawab oleh Nabi Sulaiman AS bila melihat dunia dengan penglihatan lina beluani untuk menguji aku. Kita hari ni dapat dunia rasa macam ada kelebihan. Walhal kita dilebihkan oleh Allah. Untuk kita nampak tidak siapa yang melebihkan Allah. Bila Allah lebihkan kita, apa yang perlu kita buat? Bagilah yang lebih itu kepada orang yang Allah kurangkan. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Bagi. Bukan maksudnya dia tak berusaha sebab tu malas, sebab tu duit dia sikit. Yang kamu berusaha ni dah tentu ke duit banyak? Belum tentu. Dan memang tak boleh tentukan. Kita ternampak saja, kuat dia usaha ni, patut duit banyak. Kalau betul lah usaha tu yang menyebabkan duit banyak, pastikan duit dia takkan sikit. Boleh? Boleh usaha kasih duit jangan sikit? Tak boleh. Dan sekali dengar cerita bankrupt, muflis, gulung tikar. Yang gulung tikar tu bukan tak ada duit. Ada pernah dengar orang miskin gulung tikar dia? Dah memang dia tak ada duit. Tu yang ada duit tu. Bank of China, banyak di China, tak tahu lah rumus ke apa ke, banyak yang tutup. Isu Palestin, kemudian isu boycott, ada yang terkesan. Satu bisnes yang orang kata apa, ini well established, dan sekali tumbang. Tahanlah, jangan bagi orang tak datang, tak pergi. Tak boleh. Siapa nak boleh kontrol nature? Cuaca, siapa boleh kontrol? Tak boleh.
turun naik duit, siapa boleh kontrol? Tak boleh. Dalam sekali Allah yang naikkan, Allah yang turunkan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dia cakap apa? Allah yang naikkan kerajaan tu. Bahasa Allah yang naikkan kau, bukan usaha kau. Sama masa aku yang jatuhkan kau balik. Betul? Allah yang jatuhkan balik. Sebab apa? Di situ adalah sebab-sebab kejatuhan. Tadi sebab naik, adalah cerita sebab-sebab dia naik. Tapi bukanlah bermaksud dia yang naik sendiri, tidak. Maka inilah bertepatan dengan menyikapi hidup yang sebenar. Imam Ghazali kata, tengok dunia ni, barang tak ada. Fana. Akhirat yang kekal. Bermaksud kita tengok dunia, nampak ending dunia ni apa? Contoh, semua perkara yang ada kat dunia ni, satu je ending dia. Kalau kita kaitkan dengan satu hadis Nabi SAW. Hadis daripada Ibnu Majah. Meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Aku mendengar Nabi SAW bersabda. Man ja'alal humuma hamman wahidan hammal ma'adi kafahullah. Hammal ma'adi kafahullahu hammad dunya. Barang siapa yang menjadikan semua tujuannya hanya satu, iaitu ketika kembali kepadanya kiamat, maka Allah akan mencukupkan baginya keperluan dunia. Cukup tu milik Allah, bukan milik benda. Hasbi Allah. Cukup bukan bermaksud sikit. Cukup bukan bermaksud sikit. Banyak bukan bermaksud tak habis. Cukup ni adalah sesuai dengan keadaan dia. Kalau dia perlukan sebulan 30,000, Allah cukupkan 30,000. Itu maksud cukup. Semua nak bagi tahu semua ni, dunia ni satu je tujuan. Apa dia? Nak balik jumpa Allah. Itu kita bincang dalam bahasa hakikat kehidupan juga. Kita letakkan bahawasanya dunia bawa mati. Yang tak boleh bawa, masuk kubur. Ingat, apa saja yang ada pada batang tubuh kita ni, ada satu program tu dipanggil pasang badan. Okey, pasang badan. Apa ada hari ni? Kopiah beli mana? Kalau orang tu pakai apa? Di Cina, baju beli mana? Apa yang lekat, apa yang ada pada kita, yang Allah ada kan, itu akan dibawa mati. Maksud bawa mati? Summalatus alunna yawma'izin anin-na'im. Allah akan tanya, nikmat ni kau buat apa? Kalau harta lagi 2 kali Allah tanya. Dari mana dapat, ke mana pergi? Jadi dunia bawa mati. Jadi kalau beli sesuatu benda, ingat satu je. Beli ni untuk apa? Nak bawa mati. Cakap itu. Beli beg untuk apa? Nak bawa mati lah ni. Beli rumah untuk apa? Bawa mati. Beli motor buat apa? Bawa mati. Bawa betul. Pasangan kita untuk apa? Pasangan hidup lah. Pasangan mati. Dunia tempat kita berpisah. Akhirat kita, tempat kita bertemu. Nak mati, nak bawa mati. Ada orang duk beria pertahankan pasangan kat dunia. Last sekali tak jumpa kat sana. Ataupun ada soalan tanya, Ustaz, kalau masuk syurga, jumpa balik ke suami yang kat dunia? Jumpalah balik kalau masuk dua-dua masuk syurga. Sekali bantai dia jawab, lah jumpa balik, ingatkan tak jumpa dia. Punya dia berazam dapat suami lain bagus juga, kat dunia tak dapat. Kalau macam itu gaya dia, bukan pasangan bahagia lah. Masuk syurga ni pasangan bahagia. Kat dunia bahagianya orang kata apa, terbawa-bawa sampai ke syurga. Kalau kat dunia pun bikin haram nak jumpa balik, memang tak jumpa lah kat sana. Memang taknya, sebab gambaran tu dah ada lah. Tapi memang dunia ni bawa mati, pasangan mati sepatutnya. Bila nampak satu tu apa? Allah akan cukupkan keperluannya. Ini ada hadis. Dan siapa yang tak pedulikan perkara tu, waman tasya'abat waman tasya'abat bihil humumu fil ahwalid dunya. Dan barang siapa yang menjadikan tujuannya bercabang-cabang dalam berbagai kehidupan dunia, macam-macam dia nak.
Macam mencabang ni maksudnya dia tak bawa kepada satu. Dia bawa ni pakai untuk apa? Dia fikir hal dunia. Pakai untuk dunia. Sebenarnya semua yang kita pakai ni satu je. Akhirat. Tapi dia cabang-cabangkan. Tukar kereta sebab apa? Yalah nak merasa. Nak merasa. Bila lagi awak meniaga penat-penat, takkan tak nak hadiahkan diri. Tu cabang dia. Ni baju ni tukar sebab apa? Kita orang perempuan. Perasaan ada. Kan binatang. Kurang-kurang 2 hari. Ikut trend lah. Dia punya fikir tu ikut trend, ikut orang. Bukannya pakai apa sebab nak pahala. Bukanlah nak pahala. Tak kisah nak beli baju 2 hari ke 3 hari ke. Yang penting jadikan pahala. Tapi biasanya kalau banyak tu tak jadi pahala. Ada konak kat situ balik. Kalau nak jadi pahala senang lah bagi orang. Beli ataupun nak beli 2, beli 3. Setiap kali nak beli baju baru beli untuk orang sekali. Mak ustaz, habislah duit macam itu. Kalau fikir habis, itu habis. Kalau kita fikir nak meraih kan, nak merasa nak menumpang bahagia tu boleh. Dapat pahala. Atau pakai niat orang perempuan pakai cantik. Tak ada sebab lain. Satu lah. Suaminya. Kadang nak pakai elok dalam rumah pun fikir 2 kali. Buang terbiat ke tak? Buang terbiat ke tak? Masalahnya sekarang apa suami pun cakap awak ni buang terbiat ke apa? Lah, suami pun kata buang terbiat. Mana tidaknya biasa aku dengar, aku tengok kamu ni balik dah jadi macam miskin papa gedana. Kalau keluar tu elok, melekat, habis bang kemas. Bila balik rumah, tanggal semua. Langsung tak lekat satu pun. Dah macam orang miskin. Tu boleh cerita baju lagi. Baju tu lah dia pakai. Ya Allah, kau ni tak ada baju lain. Inilah yang sedap bang. Dia bagi. Yang sedap. Dia fikir sedap dia. Sedap kita tengok ya. Nak beli niat untuk suami, tak masalah. Beli ya. Tapi masalah untuk orang. Masalah besar tu. Ini ramai buat kerja macam tu. Betul alasan. Kalau cantik pun suami abang. Abang mendapat nama. Tengok suami pun angguk. Ya tak ya juga. Elok lah tu. Kalau dia angguk macam itu, bimbang-bimbang dayus lah dia. Sebab membiarkan isteri tabarruj. Orang nak tahu tabarruj tak tabarruj? Ada orang lelaki lain puji isteri. Oh cantik isteri dia. Habis. Balik awal. Cantik isteri. Tengoklah siapa jaga. Apa pula. Dan si suami pun sama naik. Akulah yang best man win. Ada jenis macam itu. Jenis yang tak tahulah wire sambung tak sambung. Satu dia untuk akhirat. Sama apa lelaki ke perempuan. Tapi nak fikir akhirat tu dia fikir macam salah faham macam ni. Kalau untuk akhirat tak payah pakai apa-apa lah. Untuk akhirat dia kata macam tu pula. Motor tak payah, kereta tak payah, apa tak payah. Itu salah faham. Walhal dunia ni barang benda, akhirat barang pahala. Kita pakai barang dunia untuk dapat pahala. Itulah untuk akhirat, bukan masuk buang dunia. Jadi masuk kata tengok dunia tu nampak pahala. Kalau tak nampak pahala jangan pakai. 50-50. Tak payah belilah, tak nampak pahala tu. Kan senang macam itu. Dia bukan saja-saja sebab benda tu, ingat, setiap kita lakukan apa, semua akan ditanya. Bila ditanya, contoh, ada ke audit? Kita buat audit, sekali bila datang juru audit, tanya, ni untuk apa? Saja. Saja? Siap. Kalau tak boleh jawab untuk apa, habis. Dia mesti ada purpose. Macam kita, tak payah pening-pening lah. Purpose kita untuk pahala, itu saja. Lepas tu pahala pula macam mana tu Ustaz? Kebaikan. Nak faham pahala, kebaikan. Benda yang membawa pada kebaikan, pahala. Dan pahala tu pula masuk kebaikan tu mestilah niat kerana Allah. Itu hadis. Dan kalau buat macam itu tadi, ahwal di dunia banyak dia punya niat macam-macam. Apa kata Nabi SAW?
lam yubalillahu fi ayyil awdiyatihi halak. Maka Allah tidak akan peduli kepadanya di lembah mana dari buminya ini ia binasa. Lantak kamu nak mati mana peduli. Allah tak ambil peduli. Orangnya jadikan hidupnya tujuan dia. Maka berbekallah, kata Imam Ghazali, berbekallah dunia sebagai pengembara. Ini pun satu benda yang sangat orang kata besar maksud dia. Nak faham macam mana, kita kena praktikal. Kita pergi umrah lah. Kita tak bawa banyak barang. Kalau bawa banyak barang, susah masalah kita. Jadi kita travel, pengembara ni memang tak bawa banyak barang. Bawa yang perlu saja kan. Yang lebih payah nanti bila datang dekat immigration ke nak tempat scan tu, susah nanti nak scan. Kalaupun tak kena tanya, tapi nak angkat tu, nak itu, ini. Panjang cerita. Tapi kalau contohlah saya pakai cincin, pakai jam ni kan, duduk nak masuk dan debat nak body tu, kena buka semua ni. Pakai tali pinggang kan, buka tali pinggang, lupa pula seluar tu longgar, buka tu dah. Kau terlondeh kat situ, kau tanya kan. Kan payah tu. Buka. Cuba kalau dia tak pakai apa-apa, masuk gini. Pegang tiket, pegang pasport, macam itu. Orang lain dengan dia punya itu berbelik sana, berbelik sini, kita tengok, ya Allah, rimah kita tengok. Betul? Mengembara macam tu lah. Lagi kalau dah biasa pergi travel, lagi lah makin simple orang tu. Dah tahu dah, apa benda nak kena scan ni, tak payah bawa ni, pening kepala ni. Contoh, mula-mula pergi umrah, mungkinlah rasa macam 1 hari nak bawa kan. Tapi bila 2-3 kali pergi tu, selai bulan bawa beg kosong lah. Sebab apa? Banyak baju kat sana. Rupanya mari dia kat Mekah. Balik 3 beg. Kacau balik 3 beg. Saya masa buat haji 2 tahun, 3 tahun lepas dah. Saya transit dekat Muscat. The best airport in the world, tak silap. Dia dapat award tu. Dalam airport ada hotel, ada ni. Bila kita tahu kita transit, tak kisahlah contoh. Dia ni ada duit. Dia transit dekat hotel tu. Dia bayar mahal pun, tapi dia tak heran. Sebab apa? Dia akan tinggal kat hotel tu bila-bila masa. Once dia panggil dia tinggal. Dia takkan sayang Allah, hai duit dah banyak keluar ni. Boleh tak saya extend sikit lagi? Boleh tak bagi sikit? Suruh pilot tunggu. Tak ada kena, tak ada kerja nak tunggu kamu. Tak ada. Dan orang yang tak ada hotel pun, tak kisah, bukan tempat aku pun. Aku tidur tepi tu, tak apa. Dia pun tak kisah. Orang yang ada duit, nak bayar pun tak kisah, tak sayang. Nak tinggal pun tak sayang. Orang ada duit lagi, bayar. Kadang makan tak habis pun tinggal gitu. Sebab dia tahu dia nak balik mana. Sama lah kita kat dunia ni. Jangan sayang barang dunia ni. Buat, pakai bagi habis. Pakai sungguh-sungguh. Bila untuk pahala ni, dia ingat pahala bukan simpan. Pahala mesti bergerak. Duduk, dia tak jadi pahala. Melainkan sakit. Nak jadi pahala, bergerak. Bergerak ni maksudnya bergerak pikiran, berfikir. Bergerak mulut, berzikir. Kalau nak bergerak lagi, jasad berjalan, bangun, pergi sana, tolong sana. Dia tak ada duduk, dia fikir tidak, cakap tidak, apa tidak. Itu maknanya, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama dengan duit, dengan barang. Sebab tu kita nak beli apa-apa, satu benda yang dilarang adalah bermegah-megah, bermewah-mewah. Beli, nak bermegah jadi perhiasan. Tak, ya, perhiasan. Kalau beli pakai, bukan isu harga. Belilah, tak ada masalah harga mahal pun. Malah lagi kalau orang yang beli harga mahal, kemudian guna pula untuk agama, luar biasa. Dia tak sayang untuk gunakan. Itu. Jadi berbekallah dengan dunia sebagai pengembara, robohkanlah dunia dan makmurkanlah dengan akhirat. Robohkan dunia macam kita bincang tadi. Robohkan perbahasan tentang benda, imarahkan perbahasan tentang kebaikan dan pahala. Mereka memandang akhirat dengan kolbu hingga tahulah bahawa mereka memandang dengan kolbu. Ketika tahu akan berangkat menuju dengan badan mereka. Maksud tadi dia tengok, dia tahu bahawa
kita akan balik ke negeri akhirat. Wadarul akhirah. Dia tahu yang dia sedang tengok tu dengan hati dia, bukan dengan mata kepala. Sebab mata kepala masih nampak benda dan tahu benda lah. Tapi mata hati kata tak ada benda lah. Bahasa borak dia macam tu. Tak ada benda semua ni. Tak ada benda tu maksudnya hati dia tahu mana ke mana kita nak pergi lepas tu. Contoh hari ni kalau kita seronok kan, kita seronok, tapi kita tahu seronok ni tak habis. Mesti ada satu lagi. So, jadi seronok yang kita lalui sekarang kita hanya melalui saja. Tapi kita tahu seronok yang kekal di sana. Contoh tempat kita nak pergi berjalan kan. Mandu pelancong tu kata, ini belum tempat je lagi tuan-tuan, ini belum, ini baru kita berhenti baru. Ada tempat lagi tu, tu kita berhabis belanja kat sana. Jangan habis duit kat sini, kan sampai tempat nak kita pergi dah tak ada duit nak belanja. Ni transit je. Macam itulah kita pun nak belanja, tak payahlah. Ni belum tempat kita, ni belisik sikit. Sampai tempat tu, tu beria lah kita. Begitulah dia. Mereka bersusah-susah sekejap, tapi bersenang-senang selamanya. Semua itu kerana taufik dan hidayah. Itulah. Bersusah-susah untuk dunia ni, ketahuilah bahawasanya walaupun kita merasakan macam lama lah, tetapi sebenarnya tak lama. Sesungguhnya yang lama itu di sana nanti. Susah yang tanpa ada kesudahan. Jadi, biarlah kita bersusah di sini untuk memantapkan ataupun nak memegang tujuan akhirat kita. Memang susah macam tadi, sikit-sikit cerita pahala. Kan susah tu. Kalau fikir pahala, kita kata agak-agak nak beli itu, beli ni. Tak payahlah. Tapi kalau tak fikir tu, kita akan beli semua. Jadi ada buffer. Dia ada, orang kata apa, penapih dia. Ada penapih dia. Sebelum nak buat tu, ni pahala ke dosa? Akan susah, benda tu susah. Tapi susah itu menyebabkan dia akan senang nanti. Kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, hasibu qabla an tuhasab. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Kita hisablah diri. Dan kita hisab tu bukan maksud kita nak tentukan kita ni confirm jadi apa, jadi baik ke apa. Tidak, kita nak bagi tahu tanggungjawab yang Allah bagi dunia pada kita itu, mestilah kita mampu tahu ke mana hala tuju dia. Jangan kita cakap macam ni, tak tahu. Kita tak tahu, maksud kita ambil dunia tanpa ilmu. Tak tahu. Bila tak tahu, nanti kena tanya. Takkan nak jawab, tak tahu. Jadi susahnya kita sekarang ni sebab semua benda nak kena ambil tahu. Oh ni, okey ini. Jadi dia jadi orang yang sangat berhati-hati. Itu berhati-hati. Dia bukan buat ikut suka dan bukan buat suka-suka. Tapi semuanya itu kerana adanya panduan agama. Dosa pahala, dosa pahala, dosa pahala. Itu cara kita nak bawa jemaah sekalian. Baik. Maka di situlah gambar rajahnya akan jadi matlamat utama itu adalah kepada Allah. Jadi semuanya akan naik, semua menuju kepada Allah, iaitu melihat dengan sifat yang terpuji. Kalau kita lihat di sini Asmaul Husna lah, kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah, hasanah. Ya Allah berikanlah kebaikan di dunia. Kebaikan yang kita nak tu. Dan kebaikan itu mestilah melalui bagi Nabi Muhammad SAW yang mengikut kepada qudwatun hasanah. Bagaimana Nabi memperlakukan hidup dunia ini macam mana. Maka datang kepada kita tindakan dan perbuatan yang ini menterjemahkan perbuatan baik. Hidup kita ni nak menterjemahkan perbuatan baik. Bila sebut tadi kita nampak dunia, bukan nampak nak ada dunia, tapi bila nampak dunia, kita kena buat baik di dunia. Ayyukum ahsanu amala. Duit ada sebab nak buat baik dengan duit. Buat baik dengan duit tu dengan cara apa? Ikutlah. Contoh Asmaul Husna dengan sifat memberi. Kita memberi. Kita nak menterjemahkan sifat Allah yang maha memberi. Itu kaedah sebagai contoh. Baik. Maka di situ setiap manusia, insan secara fitrahnya telah diciptakan oleh Allah untuk menuju kepada sebuah kehidupan yang terpuji. Asal ke? Asal berapa? 4:20. Okey. 4:21. Okey sikit. Setiap insan secara fitrah telah diciptakan oleh Allah untuk menuju kepada sebuah kehidupan yang terpuji. Kita semua ni semua nak jadi yang terpuji. Excellent. Sebab tu kadang nak yang terpuji excellent ni bukan letak pada mewah, bukan letak pada mahal benda, bukan. Tapi dia letak pada itulah kebaikan. Mengambil daripada istilah Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Muhammad
Ini kita memerlukan Nabi Muhammad SAW atau kita memerlukan panduan untuk menjadi yang terbaik di dunia, bukan dengan benda. Bukan benda yang menentukan, oh ini golongan-golongan terbaik ni. Oh memang terbaik lah pakai barang ni. Bukan. Tetapi semua orang nak yang terbaik. Kalau sebut saya nak yang terbaik, apa itu yang terbaik? Yang terbaik tidak lain tidak bukan, mestilah membawa kepada sampai kepada Allah. Walaupun barang tu murah. Harga motor berapa? 2,000. Harga motor ni berapa? 140,000. Tu dia langit bumi. Tapi dengan 2,000 ini dia pakai ulang alik pergi masjid, pergi pasar beli barang, pergi buat benda baik. Walaupun 2,000 tapi itu yang terbaik kerana sampai kepada Allah. 140,000. Makan saja. Lepas makan. Bagaimana? Right, dimakan. Makan kerja, contohlah. Dan apabila Allah tak terima perbuatan itu, walaupun harganya 140,000, 1.4 juta, 1.4 bilion, itu tak terbaik. Yang terbaik adalah sampai kepada Allah. Apatah lagi kalau harganya mahal, nilainya pun mahal. Apa itu? Dahlah harga 140,000, bawa ke masjid, bawa kebaikan, itu dipanggil husnayain, 2 kebaikan. Tapi adatnya biasanya yang mahal itu jarang buat kebaikan. Adatnya begitu, susah, bukan semudah itu. Kalau boleh buat, Allah puji. Biasanya yang mahal-mahal ni susah, berat dia rasa nak buat untuk baik. Tak payah jauh lah. Kita nak masuk tabung. Duit biru ke duit purple? Termasuk purple, demam 2 minggu tu. Baru nak berlatih ikhlas, Ustaz. Jumpa balik AJK, minta baki RM199. Ikhlasnya RM1. Tak ke kacau dibuatnya? Kan berat tu. Kat situ saja kita dah nak tarik nafas tu, nak masuk. Tarik nafas tu, walaupun kita tak tulis duit tu guna untuk apa. Lain kalau ada tulis tepi tu duit tu guna untuk apa, tak apalah. Ini belum tahu guna apa lagi. Termasuk dalam tabung. Kau pitam kat situ. Dari dalam pengajian asal tauhid yang terpuji, itu adalah kembali kepada sifat yang terpuji Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan masuk pada bab 1 nanti, bab siddiq, membongkar kebenaran dan membenarkan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah terima seluruh amalan kita, pimpin kita terus sentiasa berada dalam ketaatan. Manapun maaf daripada saya ada kekurangan, terkasar kata itu kurang bicara dalam penyampaian, hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kepada petang yang penuh barakah. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.